animasi Mulan yang diterbitkan pada tahun 1998, dan filem animasi ini adalah filem animasi kegemaran saya sebab dia bercakap tentang perkara berkaitan feminisme. Kebanyakan perkara yang dibuat oleh wanita di China pada waktu itu, kalau dia nak jadi wanita yang terbaik, dia perlulah menjadi seorang isteri yang terbaik, pertama. Kedua, dia perlulah menjadi seorang perempuan yang lemah lembut, sentiasa mengikut kata suami dan sebagainya. Yang mana benda-benda ini, kalau ikutkan, dia macam menghalanglah perempuan punya keinginan untuk melakukan banyak perkara. Ciri-ciri ini tidak ada pada Mulan. Kalau ikutkanlah, Mulan dia seorang perempuan yang clumsy, buat kerja rumah tak pandai, nampak macam tomboy, nampak macam lelaki. Tetapi dia ada satu benda yang mana kebijaksanaan. Dia bijak untuk menyelesaikan masalah dengan kelemahan yang dia ada. Tengok macam mana bila dia bangun dan bagi makanan kepada ayam-ayam dia, itu dah menunjukkan bahawa dia seorang perempuan yang bijak. Dia follow satu acara kebudayaan masyarakat Cina pada waktu itu, iaitu acara mencari jodoh. Dalam acara ini, perempuan akan dicarikan pasangan hidup masing-masing. Perempuan itu perlulah menjadi seorang perempuan yang betul-betul memiliki sifat-sifat perempuan yang lemah lembut, baik, boleh masak dan sebagainya. Mulan, bila dia pergi ke acara tersebut, dia tak berjaya. Dia gagal sebab for obvious reason, Mulan bukan perempuan yang macam tu. Mulan adalah perempuan yang macam lelaki, seorang perempuan yang tomboy, seorang perempuan yang tak boleh buat benda-benda tu. Jadi secara asasnya, dia kalau dalam komuniti tu susah untuk dia jadi calon menantu. Jadi bila dia gagal benda itu, dia macam balik rumah dan sedihlah dengan kegagalan ni. Dia macam, okay, saya seorang anak yang gagal untuk membantu family saya mendapatkan kehormatan. Satu hari, tempat Mulan ini telah mendapat satu ancaman dari musuh, dan bila ancaman itu berlaku, jadi Maharaja minta supaya setiap family menyediakan seorang lelaki untuk pergi berperang. Jadi family Mulan, bapa dia seorang sahaja lelaki. Masalah dia, ayah Mulan ni dia tak sihat. Kalau dia pergi perang memang agak merisaukan lah. Jadi ada beberapa konflik berlaku dalam rumah, sampai satu peringkat Mulan dia menyamar jadi ayah dia. Dia potong rambut dia, menyamar jadi lelaki dan menggantikan tempat ayah dia untuk pergi berperang. Benda ini menyebabkan ayah Mulan sedih. Tapi ayah Mulan dia tak dapat buat apa-apa sebab kalau diketahui bahawa Mulan ini seorang perempuan, Mulan berkemungkinan akan dibunuh sebab menipu Maharaja. Jadi dia, apa yang dia boleh buat, dia bersedih dan terpaksa menunggu kepulangan Mulan. Basically itu dia punya plot lah. Apa yang saya suka pasal Mulan ialah bila dia pergi ke latihan ketenteraan itu, watak dia telah dicipta dengan sangat-sangat cantik, sangat-sangat baik, sangat-sangat kemas. Maksud saya dekat sini ialah watak Mulan itu tadi adalah seorang perempuan yang lemah. Bila dia pergi perang tu macam, bila dia pergi latihan peperangan tu macam semua benda dia buat tak jadi, macam tak ada harapan. Kalau ini adalah tentera yang akan lawan musuh, memang tak ada harapan. Tapi dia usaha untuk buat latihan berterusan sampai satu peringkat dia berjaya mengambil anak panah yang telah dipanah oleh kapten. Dia panah anak panah tu sampai ke puncak satu pokok. Dia berjaya panjat pokok tu walaupun dia seorang perempuan. Ini adalah satu elemen feminisme yang sangat kuat dalam movie ini. Dari situ slowly kumpulan itu, grup itu lama-lama menjadi baguslah. Grup itu makin lama makin bijak untuk menyelesaikan banyak masalah. Walaupun mereka tahu ada kelemahan dari aspek peperangan, tetapi mereka menggunakan apa sahaja yang mereka ada untuk pergi berperang. Dan ini ditunjukkan dalam ada satu adegan yang mana Mulan menyelamatkan dia punya kapten. Kalau ikut typical peperangan, dia akan kata, okay, you kena aim kepada ketua musuh. So dia akan menjatuhkan moral lah. Tapi apa yang Mulan buat, dia aim meriam itu kepada bukit. So bila berlaku runtuhan, jadi runtuhan itu kena dengan tentera-tentera yang ingin menyerang kumpulan Mulan. Ini adalah satu simbol kebijaksanaan yang ada pada Mulan. Maksudnya, kalau macam dia hanya jatuhkan seorang ketua seperti mana yang diminta oleh kapten, mungkin moral dia akan jatuh. Tetapi banyak tentera ni dia nak lawan kan. Mulan dia aim meriam itu kepada bukit dan berlaku runtuhan.
Akhirnya menyebabkan kumpulan penjahat itu tewaslah, hilang. Bila Kantoi, yang Mulan ini sebenarnya seorang perempuan, kalau ikutkan dia terpaksa dibunuhlah. Tetapi disebabkan dia berjaya menyelamatkan kapten itu sebelum ini, jadi dia diberikan satu peluang untuk hidup, diberi nyawa untuk hidup. So dia dibiarkan hidup. Kemudian cerita ini menjadi bertambah menarik bila musuh yang diingatkan sudah tewas tu tadi sebenarnya masih hidup. Jadi mereka slowly pergi ke Maharaja punya tempat dan mengganggu ketenteraman awam. Mulan, yang mana seorang perempuan yang bijak, dia telah pergi menyelesaikan banyak masalah, macam mana untuk pergi menyelamatkan raja dalam masa singkat, berbanding dengan cara tipikal yang kalau ikutkan tipikal cara perang lah, pecahkan pintu dan sebagainya. Dia menggunakan cara bijak dengan memanjat. Dalam adegan ini, dia tahu jumlah tentera yang ingin menyerang kumpulan penjahat ini tak ramai. Jadi, dia terpaksa menggunakan helah. Dia berjaya menewaskan banyak tentera sebelum dia pergi menewaskan Shang Yu, yang mana watak penjahat utama dalam cerita ini. Adegan terakhir dalam cerita Mulan ini sangat-sangat menarik. Saya sangat-sangat suka. Yang mana dalam adegan terakhir ini, pertarungan adalah antara Mulan dan juga Shan Yu. Shan Yu, dia ada senjata yang sangat besar. Shan Yu sangat kuat. Kalau ikutkan logik, dia akan menang. Mulan tak ada apa-apa senjata. Apa yang dia ada ialah dia cuma ada satu kipas. Jadi bila berlaku pertarungan itu, dia gunakan kipas itu, dia berjaya membuat tipu helah kepada Shan Yu, sehinggalah Shan Yu tewas dalam peperangan. Ini adalah satu adegan yang sangat-sangat power, bercerita tentang feminism. Sebab kipas, kalau kita tengok, ia adalah satu simbol yang merujuk kepada kelembutan, menunjuk kepada kewanitaan dan sebagainya. Dia berjaya menewaskan satu simbol yang agak strong, dominan. Bila dia berjaya menyelamatkan Maharaja offer dia untuk bekerja di istana. Tapi Mulan tolak sebab matlamat dia bukan untuk kerja dekat istana, matlamat dia bukan untuk selamatkan raja dan sebagainya, tetapi matlamat dia hanya untuk membuktikan bahawa dia ialah seorang anak yang berguna, yang pertama. Yang kedua, dia nak selamatkan raja itu sebagai manusia biasa. Sebab itu, dalam adegan Mulan ini, dia peluk Maharaja tersebut. Dia macam dah break the barrier antara autoriti dan juga rakyat biasa. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya dia menyelamatkan Maharaja itu sebagai human being sahaja, tak lebih daripada itu. Dia balik ke rumah, jumpa dengan ayah dia. Dia bagi pedang pada Mutu Shan Yu yang dia dah tewaskan tadi, dan juga anugerah yang diberikan oleh Maharaja kepada ayah dia. Dia kata, okey ayah, saya telah berjaya membanggakan family kita dan ini yang saya bawa. Ayah dia ambil benda tu, hadiah tu, dia letak bawah. Dia kata, sebenarnya hadiah saya yang paling istimewa ialah kamu.